Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnianya Allah pada malam ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita hadir ke masjid kita ini untuk kita talaki kembali, kita sambung bacaan kita pada minggu yang lepas. Kita dah baca pada surah At-Takatsur dan malam ini insya-Allah kita akan sambung pada surah Al-Zalzalah insya-Allah. La haula wa la quwwata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Betul, minggu lepas ni surah Al-Kasr ya kan? Kasr malam ni surah yang ke-99, surah Al-Zalzalah insya-Allah. Betul tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ida berbeza dengan za, dal dengan zai. Alhamdulillah. Sebab kita kadang-kadang macam selalu kita sebut, kita kenal betul, kita tahu sebutan, tetapi bila kita baca dia bertemu sekali, dia angin bunyi dia jadi lagu lain. Ya. Ida sedikit lidah kita kena keluarkan. Ya, jangan panjanglah sikit dah. Dan ya, kurang dia angin. Walaupun dia masuk dalam huruf hamas ataupun mahmus, tapi dia nipis sikit. Ya, dia sifat dia tu. Kemudian bila zai, dia lebih berangin dia. Da, tak boleh kita baca sama izazun. Dia selalu kalau tak hati-hati kadang-kadang dia bunyi lagu tu. Izazun, bukan izazun. Da. Da. Kemudian satu lagi za. Jadi idazul. Bukan ya, ataupun izazul ada kali pula. Ya. Da dengan za. Ini kena beza ya. Kadang-kadang kita terkeliru, kadang-kadang mana kita tak tahu kan. Huruf tu kita kena bila kita baca selalu betul kan. Idza da sikit dia kita keluar. Zul. Idza zul zi. Macam kita sebut lepas ya. Ruza tu macam kita dah sebut dah 2-3 kali sebelum ni. Macam budak-budak anak-anak kita di rumah tu duduk main, kita duduk makan, dia baca paper ke apa ke di rumah, dia duduk tolak kereta apa yang tambah dia di meja kita tu. Lagu tu bunyi lagu tu kan. Ataupun macam
kumbang ni dia terbang ke telinga kita bunyi ni begitu. Hamas tu dah kan? Tapi dah tu dia juga, tapi dia rendah sikit lagi. Nak membezakan dia dengan zai. Ya, dah tolak untuk lidah sikit tu untuk nak dapat beza dia. Ya. Makhraj dia itu penting ya. Iza beza. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu da ya. Ada juga bunyi itu kita ni elok semua lah ya. Ada tempat-tempat dia kadang-kadang bunyi ardu zil, bukan ardu, bukan dal, dad. Asal dia dadun. Lepas tu bila kita sebut huruf apa? Huruf da, huruf dad. Asal dia ya. Dadun ya. Dad. Ardu ya. Dia masuk pada huruf isti'la. Kami ke depan kita sebut ya. Jadi dia kena tebal. Dan juga dad ni dad termasuk juga kepada huruf apa? Disebut juga sebagai huruf itba. Ya, huruf itba. Ya. Mana dia? Huruf dha ni dia huruf apa? Huruf yang lekat. Ya. Dia melekat dekat langit-langit lidah kita ni. Ya, langit-langit mulut kita, lidah kita tu. Dia melekat. Jadi itba tu iaitu melekat, maknanya bila kita bunyikan huruf dha ni, sebab dha ni pun dia masuk huruf isti'la. Ya. Tapi dibahagi juga sifat dha ni kepada huruf sifat dia sifat itba. Ya, maknanya dia melekat. Jadi bila kita baca huruf dha ni, jadi lidah kita ni kena lekatkan ke langit-langit mulut kita. Ataupun kita kena melengkung tu dia punya keliling lidah kita ni ke langit-langit mulut kita. Dha. Ya. Dha. Macam yang kita sebut lepas tu, kalau boleh dia punya lidah kita ni, tepi lidah kita ni kita geser dia tu, kita gejak tu buat pi tu ke gerahan kita sama ada kanan atau kiri. Ya. Sebab tu yang kita tengok, kita sebut selalu tu, kalau kali-kali kita hari malam-malam lepas tengok tu mulut depan tu suka macam stroke. Mana dia? Tu kita tengok kalau dia ambil membaca pun tengok lagu juga. Senang dah semua. Jadi dia ambil ke kanan atau ke kiri, tengok lagu mana kita makan. Ya. Ada kegeraham ni ya, tepi lidah kita. Jadi lidah kita dia melekat ataupun kita lengkungkan keliling lidah kita tu ke langit-langit. Itu dha. Ya. Jadi beza bunyi dia ada da, za, zo, do, ada dekat-dekat. Jadi kalau kita pukul sama sekali jadi ardo, dia ardo, tapi ardo dha, lekat. Sebab tu dia panggil huruf isti'la. Mana dia naik, mana terangkat. Tetapi dibahagi pula dha ni juga termasuk dalam sifat dia itba. Mana dia melekat. Cuba bila kita baca dha, cuba tengok lidah dia ni. Dia ni dengan lidah. Dha. Ya. Jadi kalau huruf isti'la yang kita sebut hari tu ada yang 7 huruf tu, termasuk dha ni juga tebal. Ya, sama. Namun demikian, huruf isti'la yang termasuk dalam huruf itba ni, dia mesti lebih tebal sikit daripada isti'la. Mesti tebal, ya. Ada 4 huruf dia tu yang mesti kita baca tu tebal lebih daripada isti'la. Isti'la tu sebenarnya pun dia menaik, dia terangkat, dia tebal, tapi itba' ni dia mesti tebal lagi. Ya. Sehingga kan bila kita bunyi huruf tu, dia makhraj dia sifat dia akan terhasilkan bunyi itu lebih tebal. Dha. Cuba kita buat dha betul-betul tu tengok. Lidah kita sama ada kita lengkung ni bunyi, ya, ataupun dia melekat, dia nak pergi naik dari langit kita. Dha. Kalau dah biasa itu, ya. Kemudian satu lagi berapa? Ta. Tengok dia punya ab dia lengkung di langit kita. Ta. Ya. Kemudian lagi apa? Sa. Sa. Ya. Dan satu lagi macam huruf ta ada titik tu. Za. Masuk istilah juga. Ya, dan istilah tu ada 7, itba' ni ada 4 saja. Ya. Jadi
tiga lagi daripada huruf isti'la tu yang tak masuk dalam itibak ni, yang masuk dalam huruf isti'la tu, yang kata huruf tinggi itu tebal, tu angkat bila kita baca dia. Tebal juga tapi lebih ringan daripada itibak. Masuk dengan kha. Ya, kemudian ghin tu. Ra. Kemudian qaf. Tebal juga. Tetapi dia itibak ni, empat tadi ni sa, da, ta, za lebih tinggi lagi ni atas. Tu dibahagi lagi jadi itibak. Sebab tu bila kita baca Fatihah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tu ghin kita tu. Ada goi pada goi apa? Goi. Goi bukan goi. Ya. Alhamdulillah. Kan? Saja kita apa untuk nak beri ada zaman serta Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ni ilmu cukup luas. Hatta daripada satu huruf tu saja. Ya. Yang mana lagi? Ghin tu masuk dalam istilah lagi. Tetapi mana dia terangkan dia naik di dah kita tu. Tetapi dia tak masuk kata diri dia dalam itibak. Baik itibak ni lagi tebal lah. Ya. Lagi tebal. Sebab nanti kita melekat di dalam macam sebut ta. Sebab aku tak boleh sebut ta. Benar tak? Ada sebut ta lalu ni dia. Tak ta. Bukan tapi topi. Dia betul. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi beza ini kita tahu sifat dia, mana dia ada dua sangat-sangat. Sebab tu macam pesan yang itu, ya, apa yang saya pesan tu pada diri saya sendiri juga pada tuan-tuan semua. Tak ada satu pun yang kita baca Al-Quran ni cukup sempurna, tak ada. Ada saja sisi silap salah kita bacaan. Melainkan yang betul-betul, yang benar-benar dia punya doa elok, dia punya fasih, dia cantik, mualik dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ni ada saja salah kot ni, betul kot ni, salah kot ni. Antara segi kan betul lah. Ya. Tak ada kata aku lebih baik daripada hang, lebih baik daripada dia. Dah. Apa yang perlu patut ada kita, selagi kita tak ambil merenggang nyawa daripada kita, selagi itulah kita baca Quran. Ya tak? Masa hidup sampai mati. Mati pun kita baca, orang baca dah kita lagi. Serta bagi ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa akhra kha. Ya, kha. Jadi isti'la juga kha tu, sebab tu tak boleh tu biasa tu. Dia kena buat juga, dia menaik, dia kena mengangkat dia punya lidah kita. Kha. Ya, sebab tu tak boleh nipis, dia kena tebal. Ya, sebab dia tafkhim. Maknanya dia kena baca tebal. Tak boleh kita baca tarkib dia betul nipis atau ringan gitu je. Ya. Kha kena beza, tak boleh sebut ahraja, tak boleh ha. Ini kha. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Asqa. Itu pun tak muat, dia punya beza tu dengan sin. Kita selalu kita ulang selalu pada masalah untuk peringatkan ya. Sebab kita ni selalu di alfa manusia berubah ya. Jangan asqa. Lidah sikit dia tak asqa. Jangan as. Kadang-kadang kita tak mau ejan, kita tak mau nak ubah, tak mau nak kepak sikit, kita baca as biasa tu. Berapa jadi sin dalam Quran? Satu je. Tak boleh asqa. Ya. Asqa. Dia hamas juga mahmus, tetapi dia nipis. Ya, untuk membezakan dengan huruf sin yang tu yang gigi tiga tu, ada ekor tu. Ya, tak boleh as. Ya, ada setengah-setengah tu, kadang-kadang tu berangin lebih tu ransak angin dia keluar. Ya, rembus sungguh-sungguh. As. Ya, betul lah dia mahmus, tapi faham kita tak boleh angin dia terlalu lebis. Ya, sampai sin tu lebih-lebih sangat. Ya, habis kipas. Lipas ada tu. Alqa. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau tuan faham baca kan? Bila angin lebih tu dia berasa kat telinga. Bila angin keluar lebih tu berasa kat telinga. Berasa kat telinga. Kita ajar sikit-sikit lah ya. Jadi dari sudut dia punya ilmu tajwid tidaklah bermakna saya tu terlalu baik macam dengan tuan-tuan.
Kan itu dia ilmu lagu tu. Ya. Bila kita dapat siapa yang mengamalkan, mempraktikkan dengan secara tepat betul, maka dia dapatlah. Ya. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin selalu saya ulang, di kalangan tuan-tuan ni ada lagi yang lebih elok daripada saya. Ya. Tapi kita nak gunakan kesempatan ruang kita ni sebagian dimarah. Maknanya kita buat majlis taklim, kita mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk saling memperingatkan kita. Baik. Wa qala al-insanu ma laha. Waqa satu lagi juga. Yang mana selalu kita bertengok tu, bila kita bersembang, kita baca dengan kawan-kawan rakan kita kadang-kadang, tu, ya. Sebenarnya bila kita baca Quran tu, dia ada 3 baris harakat saja. Dia punya fathah, kasrah, bawah, dhammah depan. Atas, bawah, depan. Ya. Kita mengaji dulu. Datin, bawah, depan. Datin saja, datuk. Tak pernah ada macam ni. Datuk, datin saja. Ya. Ini sebenarnya dia atas. Dan datin pun. Kan? Datin, datuk tak ada. Tu kalau alif datin a, alif datuk i dah. Datin datas sebenarnya orang dulu tu auto orang mengajar ni tak ada. Naknya dia atas. Betul tak? Datin jadi tu. Datin. Jadi datin. Betul tak? Pasal ada bawah. Bila bawah ada atas. Betul tak? Datin. Ada betul. Jadi atas, jadi ganti lama-lama dia menginjak betul lah. Ya. Dia punya mulut kita pun dia ada emotion juga. Dia pun kita. Allah SWT. Jadi kita baca A, I, U, A, I, U. Tak ada O. Tapi bila kita baca Q, sebenarnya bukan K-O. Cuma bunyi dia tebal. Sebab tu Qaf ni masuk dalam istilah tadi. Q, bukan Q sebenarnya, bukan K, bukan Q-O. Ya. Tapi QA juga, tapi masih di dalam. Yang kata tadi itu kita angkat, kita naikkan dia huruf qaf ni, itu dia kategorikan dalam sifat istilah. Jadi bunyinya qa. Macam juga solat, bukan S-O, S-A juga. Sebab tu nak tulis rumi tu, bila Quran ni ada setengah-setengah mushaf kita ni, dia tulis Arab ayat Quran, di bawah tu dia tulis juga hak bunyi dia dalam rumi. Ada kan? Dalam rumi baru dia terjemahan. Jadi kalau orang baca dalam rumi itu susah payah. Macam ni nak baca mana? Dia tulis macam mana ni? Dulu tak apa lah, ada di buku tanda koma atas. Ya. Kemudian ha lipis dengan ha tebal. Ya. Kemudian sa tu dengan sa dengan sa. Ko dengan ta, dia payah sikit Payah sikit lah. Jadi masalah. Jadi bukan QO, tetap QA. Sebab harakat dia A, I, U. Cuma kerana tebal pengucapan kita, pronoun kita itu tebal, maka dia bunyi seolah-olah macam apa, tapi tebal sebenarnya. Dengan waqo, sini. Waqo, bukan waqo, ko terus ko, tak ada. Tu hak bunyi yang kita sebut tadi. Hari itu alif di atas A. Tapi bila dia baca Allah. O ke A? A. Tapi bunyi kita tepuk meja cukup Allah, lupa bawa O. Bukan O, A. Ya. Cuma kita nak masuk kepada lafzul jalalah tu, kita nak baca dia, baca tafkhim lah, kita baca tebal. Tapi tak boleh masuk daripada A, wawa itu O. Bukan O, alif di atas A. Allah. Jangan pula baca sopan macam Nepal dengan tiga lepas semua ni Allah. Jangan begitu pula. Ada orang baca begitu, betul tak? Tuan dengar ada dalam azan India punya. Macam mana tu? Kita tahu lah bahasa India tu. Bahasa India tu kita boleh jadi masalah. Baik. Waqa al-insanu ma laha. يومئذ تحدث أخبارها
bin tuhadditsu akhbar. Ya, akhbar. Tuha nipis ya. Tapi dia ha. Jangan tuhadditsu tuha, bukan ha. Berubah dua tu bukan ha tu, ha. Kena beda. Tengah-tengah tu dia kata ha apa? Ha pedas ni nak. Dia kata ha pedas ni. Ha pedas ya. Jangan Tuhan. Ha. Lagi ada orang ni. Ha. Ya. Yauma idzin ikhfa, dia bukan situ dua harakat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Yaumaidin, tanwin bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al ghun ataupun idgham bi ghunnah. Arif sangat kita tu ya, mudah. Kemudian kita limungkan dia dua harakat. Selepas itu yas sad. Jangan yasdurun, yasdurun. Sad. Tadi kita apa? Termasuk huruf isti'anah dan juga dia termasuk huruf itbaq. Mana dia kena angkat itbaq dia. Tak boleh yas. Kalau tak boleh bila terutama. Tak boleh sebut as-salatu khair, as-salam, tak boleh as-salam. Sa. Ya, as-sa. Ya. Ya, kena tebal, ya. Tapi soal azan tu pun satu hal ni. Bukan azan tu. Hak muazzin tu lah. Atau bila tu. Azan tu ada satu tempat tu. Saya ada dengar juga lah. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi saya faham, telinga saya aku cuba tahu betul. Dia macam mana bunyi dia? Asal as-salat, hayya ala as-salat. Jelas. Tapi dibaca dari mana tak? Dibaca hayya. Sini tak ada lagi lah. Dah. Sini tak ada insya-Allah kan? Hayya. Ya dia akan dia apa? Ya tetap. Yang nya tu memang tak. Cina pun semua dia sebut hayya. Dia tak ada hayya. Kita bila dia punya azan tu boleh bunyi hayya. Kan? Nak dengar nak dengar apa situ pun kita tak tahu. Dia sengau bagus daripada start dia punya tapi Allah buat sampai dia punya alat tu dia bagi sengau semua senang orang tahu kata dia sengau. Hayya. Betul tak? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah satu. Ala tu pun kita ajar. Macam mana tengok? Tapi kita sedap bila kita dengar bunyi hayya las. Apa yang las pun kita tak tahu. Hayya 'ala salah. Ala. Kena ada ala. Ni hayya las. Dah tu nyaw lah. Dia masuk sekali di dalam tu. Insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sini tak pernah dengar anak cerita ni alhamdulillah. Ha? Dia tu. Ya. Jangan hayya ala. Kena ada ala, tak boleh. Hayya las. Hayya, dia satu semua tu. Hayya las. Ala berhilang? Tak ada. Lepas tu nya pula. Hayya alas. Kena ala. Kena ala tadi. Ada kan? Cukup mana tahu kan? Bila dengar dulu ada baca betul. Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Jadi tak boleh baca nipis. Yaus. Dia kena ada betul sad. Ya. Yausdurun nasu ashta. Dia punya amat kau tu mahfuz kat situ. Ashta. Dan liyurau. Satu lagi yang ujung sekali itu. A'malakum. Dia kita dari panggil selalu betul ni. Faham? Dia selalu a'ma. A'ma dua kali ain situ. Ain berjumpa dengan ain yang mati. Padahal alif bertemu dengan ain. Dia kena ni a dulu. Alif dia kata a. Tapi kita baca apa lagi? A'malakum. Dia tarannum dia bukan a'ma. Okey, cuba ni tengok. Kalau ama jadi apa ni? Kalau asa, as. Kalau awa, awa. Kalau sukun sakinah, awa, aw. Ala, al. Afa, af. Aha. Dia punya apa? Kan? Dia punya kan? Hak lain semua tadi. Betul tak? Awal, aw. Kalau ayah, I. Betul tak? You and I. Betul tak? I senang awak tak? Macam apa dia kata? You and I. Macam apa tak senang? I. Tapi bila jumpa alif dengan I, jadi apa? Tak percaya macam minggu lepas. Minggu sudah kita baca tu surah Al-Kafirun. Betul tak? La a'budu ma ta'budun. Dia semua ada lamnya. Betul tak? Dia itu semua senang. Tak boleh. Dia dulu, ya. Tak boleh baca a'malahum. Dia kena baca dulu naik. Kemudian bawa in. Tu betul in tu. Minggu depan kita sebut. Dia masuk dalam apa? In tu dalam tawasul. Antara lepas yang tak mau, nak lepas, nak sekat, nak lepas, nak sekat. Lepas tu dia kena lambat sikit. Tak boleh kita nak penderah tu dia ma. Jadi nak mengelak pada bunyi in a'ma, bukan a'ma. Ni dulu. In. Bukan ma. Dia lihat sikit. Macam kita nak pegang dia tak melepas. Tapi kita tak lepas. Tawassul duduk tenang-tenang. Jadi liyura a'malahum. Ya, dengan a'ma kena ijaz. Baik. Faman ya'mal. Ini satu lagi. Ya depan dengan in. Dia baca apa? Ya di atas. Ya. Bila depan dengan in? Ya. NY. Jadi NY. Macam tadi dah. Hayya jadi hanya. Bermasalah kita dengan ya siapa? Famaya dia senang famaya dia punya dengung dia masuk tu dia lag supaya macam hajat F16 famaya ada gitu famaya bukannya mana ada dia punya huruf jami dia NY Quran ada ya famaya naikkan ya dulu famaya sama macam tadi ma dengan ya. Dia kena up dia dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kita ingat jangan kita masuknya ya. Lalu itu masalah. Bila jumpa dengan huruf A. Kalau huruf ya. Ta pun kalau jumpa dengan A dan itu juga. Ta di atas. Ya di atas. Ta pun di atas. Bila jumpa dengan A mati, dia bukan ta, dia jadi na. Sini juga. Ta. Ba. Di atas balik. Kalau jumpa dengan A, dia apa? M dulu. Ba.
Ba. Bukan ba. Ba itu tak ba. Ba. Tidak. Ba asal dia baun. Ba. Jadi kena naik ba dulu. Tak boleh ba. Ba'da. Ba bukan ba. Ba bukan ba. Ba tengah. Ba. Ba. Bukan ba. Jadi ba'da. Ba'da. Kalau min betul juga ma. Tapi di panggil semua masuk ke ini masalah dia. Baik. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Al-zalzalah makna dia ni bergerak, ya. Gegak ni, meringgut, ya. Meringgut ni, goncang, ya. Goyang-goyang ni, buyung hayam. Supaya macam gempa bumi, ya. Yang tu kata dia tergoncang-goncang tu, ya, buyung hayam. Al-zalzalah, zalzil, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila sampai ketika masa dia Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan goncangkan bumi ini dengan begitu amat dahsyat sekali. Zilzalah, dengan goncaan yang cukup dahsyat, berbuyung hayam, bergoyang-goyang itu semua baginya bumi itu, ya. Sampai ketikanya bila Allah kehendaki untuk bumi, ya, mengeluarkan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi ini. Semua yang ada di isi perut bumi ini Allah hambur-hamburkan, Allah naikkan semua naik ke atas. Seperti mana halnya yang berlaku di zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah kalih bumi ke bawah. Bila hari kiamat esok ni, maka Allah kalih apa yang ada dalam bumi ni semua cungkil naik ke atas, ya. Wa akhrajatil ardu, dibawa keluar semua dalam perut bumi itu asqalaha, apa yang dikandung dalam bumi. Segala mayat, segala apa ada semua habis isi perut bumi ni. Allah, ya, goncangkan Allah supaya macam ayak-ayak ni semua tu dinaik semua naik ke atas, ya. Dahsyatnya. Wa qala al-insanu ma laha. Kemudian ada di kalangan manusia ni mereka berkata ni, ya. Mereka persoalkan ni, apa yang ada pada bumi ni? Apa dah jadi? Ya. Apa yang berlaku ni? Ya. Jadi orang akan tanya benda tu. Allah apa siap-siap ni? Mana dia esok kalau berlaku ni? Ya. Dah minta-minta kita tak ada lah ketika ni. Orang soal tak lagi macam ni. Orang soal dah. Mana kita tahu? Orang soal dah esok bila datang bumi ni berlaku goncangan dasar tu. Orang soal dah. Soal dah. Orang soal dah. Soal dah sebab Allah buat dah. Allah buat dah. Pada masa tu dia, walaupun ni orang kata apa, benda ni tak berlaku lagi, tapi esoknya bila berlaku benda ni, orang akan tanya seperti mana yang Allah sebut, apa jadi ni pada dunia ni? Pada bumi ni, apa berlaku? Orang akan soal macam tu. Ya. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Maka pada hari itu, tak kala Allah gencangkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka bumi ini dia nak khabarkan berita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala lah ni kita baca ni esok bila berlaku tu goncangan yang dahsyat tu, maka bumi nak khabarkan kita. Apa yang Allah dah cerita kata esok bumi ini akan tergoncang, esok bumi ini dia akan, ya, berlaku dahsyatnya, maka bumi nak khabar kepada kita berita tentang berlakunya goncangan yang dahsyat. Di antara rabbaka awhalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memerintahkan, yang mewahyukan, yang menitahkan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada bumi ini untuk berbuat demikian di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Maka pada hari itu manusia keluar semua daripada kubur, masing-masing. Kita kata tadi itu semua Allah akan cuci balik ni semua ke atas bumi, perut bumi ini, apa yang kandung dalam bumi ini, ya. Dalam keadaan mereka ini berjamaah-jamaah, bergrup-grup, ya, berpuak-puak, ada kelompok-kelompok masing-masing, ya. Untuk apa semua itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menampakkan, untuk Allah perlihatkan, ya,
Dan tidakkan segala apa yang pernah dilakukan oleh mereka di atas segala perbuatannya semasa mereka hidup dahulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, maka siapa saja di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perkara kebaikan, perkara amal soleh, walaupun hanya sekecil-kecilnya, walaupun hanya sebesar zarah sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbang, Allah akan memperhitungkan, Allah akan hisab, Allah akan memperlihatkan kebaikannya, dan Allah akan bagi ganjaran kepada mereka. Zarah, berarti dalam istilah Arab ni, zarah ni, kalau benda kecil ni dalam istilah Arab tak ada. Zarah ni sesuatu benda yang paling cukup halus dan terkecil. Kalau sebut yang paling halus sangat tak ada, dia menggunakan istilah zarah. Tak ada yang jadi kecil sekali kita nampak apa? Besar. Ada orang kata besar biji sawi. Sawi nampak lagi. Hama kecil lagi itu. Tapi zarah ni, dia punya ayam tu kita tak boleh nampak dah. Maknanya bila sebut zarah ni, benda yang tak boleh dia tengok di mata mana paling kecil sangat-sangat. Zarah namanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ni bila melakukan perkara kebaikan sedikit dia besar zarah sekalipun, halus sangat-sangat tu, Allah tetap akan ganjarkan pahala bagi kita. Karena Allah adalah Maha Adil. Dan begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sebaliknya daripada perbuatan yang baik tadi, dia melakukan perbuatan keji, syar, perbuatan yang buruk, jahat, bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menampakkan, Allah akan memperlihatkan kepadanya apa yang telah dilakukannya dahulu semasa hayat masih ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan cerita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha yang paling adil. Sebab tu kita berlaku adil dengan seadil-adilnya, walaupun kita sebut kita tak pernah dengan seadil-adil seperti mana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bersifat dengan Rahman dan bersifat dengan Rahim. Jadi Allah tak sia-siakan orang yang melakukan kebaikan walaupun sebesar darah sekalipun. Kemudian Allah juga tidak melepaskan orang yang melakukan perkara keburukan, perkara kejahatan, walaupun sekecil-kecilnya, Allah tetap akan hisab, Allah tetap akan kira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung surah seterusnya insyaallah, surah Al-A'riyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati, jangan dobha, jangan dobha. Ba tu dia qalqalah, sini duduk tengah-tengah, dia mati. Mana dia? Sagir, dia sughra, kecil, sederhana dengan sughra. Mana? Dobha. Dengan dobha. Dobha. Sebab kita baca wasal, bila wasal mana dia continue, kita baca terus dobha. Jangan dobha saja. Dobha. Mana menampakkan dia punya sifat qalqalah dia. Pada sifat qalqalah dia tak berubah. Dia lagu tu lah. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Sama dengan macam ba tadi dah. Qalqalah surah juga. Fal mudhiyati subha. Ada setengah-setengah rin tu, dia baca ri juga, ri. Ada ri juga baca. Fal murira. Ri. Rin. Ghain. Sebab rin ni pun dia termasuk dalam huruf isti'lah juga. Dia huruf tebal. Kita kena angkat dia. Kita naikkan dia. Fal, sebab tu dalam Fatihah kita ni. Dahululah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah-ayah semua ada hadapan ni, terlalu tentunya lebih arif dibanding saya. Cuma apa Haji Guru dulu kata tu, orang dulu dia kata Fatihah tu saja depa mengaji tu sampai 3-4 tahun. Lalu fikir juga 4-3 tahun mana tu lembab sangat depa mengaji dulu. Sampai 3-4 tahun kita ambil masa ambil tinggi sangat sebenarnya elok dah. Rupa-rupanya hak ni harus kita tahu, mai kita ni main ketua buah sikit betul. Sifat dia, sebutan dia, hamas dia, makhraj dia. Rupanya hak tu nak buat dia buat batang aja kita. Dia mengaji sungguh-sungguh. Makin dia baru kita tahu, ya. Mana dia kena sebut betul-betul. Jadi dalam Fatihah kan ada alif macam kita kata tadi tu. Ra. Jangan rairin, bukan rairin. Ghaib, ya, ghaib. Ataupun ghaib, tak ada masalah. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Jangan bukan na'a. Macam kita menyimang-nyimang biasa itu. Tak mau gitu. Naqa'a, qal-qalam. Naqa'a. Ya. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Lagi juga sifat qal-qalah itu benar ada. Sa'tana. Dengan satana biasa itu sa'tana. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Nud. Qala. Yang nud dah satu. Nud. Nud dia. Yang kena ada. Qul huwallahu ahad. Ya. Dengan ahad itu saja, ahad. Kemudian inna ada juga setengah-setengah baca dia innal bukan innal, alif di bawah i. Betul dia pesan tu guru dulu bila mengaji tu kena buat mulut kita bila kita mengaji. Ejah mulut tami sikit, kerihin sikit lah apa kena mulut tu. Ya, jangan innal. Sebab dia wajib bergunah kat situ. Dengan ibu bukan ibu, ini bukan ini. Yang kemudian innal, wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jangan khairin. Ya, khairin. Bila lam mati itu, ya, khairi lihubbil. Lam tu tawassul. Ya. Lekat sikit tu. Macam kita lepas kita nak tu ya, kena gitu. Lihubbil khair. Bil khair, jangan laju sangat. Ya. Sebab dia tu tengah-tengah. Macam lihatlah sikit tu. Tak lepas cepat gitu ataupun tak tahan lama sangat. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
bila kita baca surah Al-Adiyah ni, dia ada juga kaitannya dengan surah di atas, surah Al-Zalzalah. Ya. Kenapa? Pada last daripada surah Al-Zalzalah ni kita baca afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya. Jadi manusia ni, adakah manusia ni tak tahu ni bila mana ni bu'sira ma fil qubur? Ya. Bila mana ni esok ni dia keluarkan daripada kubur ni, ya. Segala apa yang ada dalam kubur ni esok dia akan keluar. Macam tadi datang kita baca lah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Semua akan dikeluarkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ditanya, tak tahu ke? Afala ya'lamu? Ya. Bu'thira, mana bila masa itu dibangkitkan apa segala ada yang dalam kubur. Ya. Tak tahu ke? Tak tahu siapa? Sebab masa hidup di dunia ni kerja dia apa? Hak, hub. Ya. Mana dia kasih, dia suka, cinta kepada apa? Kepada segala harta, aset, ya, yang ada dalam dunia ini, kasih kepada harta dunia ini, ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang melampau, kasih. Jadi macam yang kita baca, yang hari itu kita baca minggu sudah masuk dalam surah At-Takasur. Tak singgah-singgah, sehingga tu kalau nak boleh pun aset tu sampai boleh jadi, dia boleh naik dalam SKL. Apa yang butuh sekali, ya. Jadi ingat, siapa yang kejar dunia ni maka akhirat akan jauh daripadanya. Tetapi siapa yang mengutamakan menjadi prioriti akhirat itu, maka dunia tanpa kita cari dia akan follow kita. Sebab Allah kasih kepada orang yang mengutamakan kehidupan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena manusia ni innal insana li rabbih lakanud. Karena manusia ni, manusia bila Allah, manusia semua anak manusia, semua masuk kita ni, ya. Ramai di kalangan kita ni manusia ni, dia suka apa? Dia suka ikan, ya. Suka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia. Ya. Jadi mana secara umum manusia ni suka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sebab tu kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita apa ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan taat, ya. Di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, juga taat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita minta kepada Allah. Maksudnya kalau kita tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap diri kita sendiri, kita tak tertolong. Karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh membantu, memperolong kita ni untuk diberikan kepada kita apa yang kita minta. Maknanya kita fastaqim, ya. Kita fastaqim maknanya kita sentiasa terus konsisten di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita minta dalam setiap solat kita, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah tiada lain tiada bukan melainkan iaitu jalan para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Lain pada jalan itu semua bukan jalan yang lurus, dan kita tidak akan sampai ke destinasi yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya. Melainkan jalan yang kita follow iaitu jalan para nabi dan rasul, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan juga jalan para orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Lain pada jalan itu bermasalah kita di ujung akhir nanti, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya cukup sekadar ini untuk malam ni, ya. Yang lagi, Allahumma salli ala sayyidina. Dia tengok lagi duduk menyik mata masih atas waktu kita tu. Allahumma salli ala baik. Masya-Allah. Ya, boleh bagi sendirinya. Allahumma salli ala baik. Wa husila ma fi sudur. Wa husi, yang wahusi, ya, dengan simple sangat. Kita kena eja sikit buat. Sebab tu mengaji kita ni selalu kita kena perdengarkan kepada orang lain. Perdengar kepada orang lain bukan nak tunjuk kita ni terror hebat dah. Memperdengarkan supaya kita ni di mana silap makhraj saya, di mana silap sifat huruf saya sebut. Dia kena lagu tu, ya. Kena selalu bila tolong semak saya baca hari tadi. Kita tak boleh nak rasa ni dalam waktu. Sebab apa? Kita nak bawa dalam salat. Kan kalau dalam salat yang kita baca tu tak betul bacaan dia, tidak. Masalah pada kita.
Sebab itu kita kena perbaiki dia punya makhraj dan sifat huruf dalam kita baca Al-Quran, sebab kita nak bawa dalam salat kita. Ya. Jadi jangan bagus terbaik itu ha, hi, hu, wa husila. Ya, hassa. Ya, hussa. Wa husila ma fil sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Wa fi sudur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, mana dia maha yang mengetahui, yang bijak, alim, bijaksana. Ya. Allah mengetahui apa saja yang tersimpan di dalam as-sudur, yang tersimpan di dalam dada. Ya. Di mulut kita ni terdedah. Orang semua pakat tahu. Yang mana boleh menelingau apa dia tahu. Tetapi yang tersimpan dalam dada setiap manusia, kita siapa yang tahu? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang tersimpan, yang terpendam di dalam sudur dada hati kita ni. Allah mengetahui. Maka akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila sampai ketikanya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya, Dianya Tuhan yang maha alim bijaksana, maha yang cukup teliti dalam menghisap, menghitung segala amalan perbuatan di kalangan hamba-hambanya. Ya. Maha yang teliti. Ya. Tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sehelai daun yang jatuh dalam rimba belantara pun tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga riak ombak yang berombak di dalam lautan tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hatta seekor ikan di tengah samudra pun yang mengembuskan nafas tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dalam hidup kita ini, apa yang kita nak suruh daripada Allah Subhanahu wa taala, semua tidak terlepas yang kita kata tadi, bahwasanya sebesar zarah sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan hisab, Allah akan hitung, akan kira terhadap amal baik dan buruk kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, ya barakahnya, redha-Nya kepada kita ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat limpah rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang selalu dengan hati-hati kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yang beriman, yang semua kita melaksanakan apa segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ni diberi kesempatan oleh Allah SWT dengan redha, dengan rahmat, dengan ihsan Allah SWT untuk memasuki surga insya-Allah. Amin. Jadi saya rasa cukup sekali itu saja. Ya. Yang baik kepada Allah SWT, salah dan silap di atas rumah Ustaz sendiri. Mohon maaf kepada tuan-tuan semua jika sekiranya ada yang tersalah asal saja kata. Insya-Allah melalui rezeki kita akan berjumpa dan bertemu lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Moga-moga sedikit bacaan kita pada malam ini menjadi iktibar pelajaran kepada kita insya-Allah. Jadi sekali itu saja aku berqauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna اجتنبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا ضعيف فقوينا وانا ضرير فاعزنا وانا فقير فاغننا يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.